Mari kita mulakan dokumentari permainan tradisional Datuk Harimau dengan sejarahnya. Permainan tradisional Datuk Harimau tidak mempunyai sejarah khusus dan mendalam tentang asal-usul permainan ini. Ini kerana permainan ini dimainkan di banyak negara, jadi ia mempunyai cerita tersendiri di setiap negara. Akan tetapi, ada persamaannya. Setiap negara menganggap permainan ini adalah permainan tradisional. Datuk Harimau dianggap sebagai permainan tradisional kerana permainan ini telah dimainkan sejak beberapa generasi dan mempunyai nilai budaya atau sejarah. Ianya kekal dimainkan secara turun-temurun kerana kebaikan yang dibawa dari permainan ini. Salah satu perkara yang baik dibawa dari permainan ini adalah ia dapat mengisi masa lapang secara sihat dan bersosial dengan baik. Sebelum memainkan permainan Datuk Harimau, mereka akan melakukan pemujaan seperti sembahyang, doa kecil-kecilan untuk melindungi pemain daripada ancaman bahaya. Pemujaan ini dilakukan untuk kestabilan emosi dan fizikal pemain semasa memainkan permainan ini. Pukul berapa Datuk Harimau? Waktu makan. Tahukah anda, hasil penyelidikan mengatakan bahawa 5 tahun terawal untuk setiap kanak-kanak adalah penting. Jadi, Datuk Harimau adalah penyumbang utama kepada perkembangan kesihatan dan otak mereka. Jadi, mari kita sambung main Datuk Harimau. Selain dari itu, pendidikan karakter adalah merupakan satu konsep pendidikan moral yang memberi kesan kepada sikap yang murni. Datuk Harimau memang membantu dalam memupuk nilai perwatakan ceria, kebaikan, ketulusan dan kawalan diri. Keunikan yang terdapat pada permainan ini adalah dari segi cara bermainnya yang hanya menggunakan badan sahaja tanpa menggunakan apa-apa peralatan. Ia juga unik kerana menggabungkan unsur-unsur kebudayaan tempatan dengan reaksi yang cepat dan gerakan yang pantas, selain mempunyai unsur warisan lisan yang telah diwarisi turun-temurun dari generasi ke generasi. Permainan Datuk Harimau mempunyai 5 asas peraturan sahaja. Yang pertama, pemain yang boleh bermain adalah daripada 5 hingga 15 orang sahaja. Tempat untuk bermain perlulah lapang dan luas, dan pemain perlu bermain di tempat yang ditetapkan sahaja. Masa adalah tidak terhad dan pemain perlu memakai pakaian sesuai seperti pemakaian untuk bersukan. Bagi peralatan, tiada sebarang peralatan yang digunakan dalam permainan Datuk Harimau. Permainan ini hanya memerlukan lebih daripada 2 orang pemain sahaja. Berapa Datuk Harimau? Pukul 1. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 2. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 3. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 4. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 5. Pukul berapa Datuk Harimau? Waktu makan. Di dalam permainan ini, Datuk Harimau memainkan peranan sebagai pemburu, manakala penjaga memainkan peranan sebagai pelindung kepada pemain. Kedudukan Datuk Harimau di barisan paling hadapan di antara pemain dan penjaga. Penjaga dan pemain di belakang harus menyanyikan lagu Pukul Berapa Datuk Harimau. Soalan itu akan dijawab oleh Datuk Harimau pukul 1, pukul 2 sehinggalah waktu makan beliau. Datuk Harimau
harus menangkap semua pemain termasuk penjaga untuk menamatkan permainan. Permainan Datuk Harimau kebanyakannya kekal dengan ciri-ciri dan aturan tradisionalnya. Walau bagaimanapun, permainan tradisional ini mungkin mengalami sedikit variasi bergantung pada perkembangan semasa. Contohnya, perubahan dalam aturan akan berlaku bergantung kepada lokasi atau komuniti yang bermain. Perkara seperti saiz gelanggang, bilangan pemain atau aturan tambahan boleh berbeza-beza mengikut tradisi tempatan dan perubahan semasa kini. Pukul berapa Datuk Harimau? Pukul 1. Permainan tradisional Datuk Harimau ini ada diinovasikan dalam beberapa bentuk. Antaranya ialah dalam bentuk animasi dan permainan video. Permainan Datuk Harimau ada diperkenalkan dalam animasi kanak-kanak hasil karya daripada Malaysia iaitu animasi Upin dan Ipin. Animasi ini sering dipertontonkan dalam televisyen atau laman sesawang yang juga ditonton oleh semua golongan usia terutamanya golongan muda. Selain itu, terdapat juga inovasi yang berbentuk permainan video. Inovasi ini mendapat perhatian masyarakat kerana ianya merupakan sebuah permainan video hasil adaptasi daripada permainan tradisional Korea Selatan yang bergelar Mugung Waku Cipio Sunda. Permainan ini dikatakan sebagai inovasi permainan Datuk Harimau kerana ianya mempunyai persamaan dengan permainan Datuk Harimau. Penyelidik telah menemu ramah 6 orang pelajar daripada UiTM Puncak Perdana tentang permainan tradisional Datuk Harimau. Pernah dengar tak tentang permainan tradisional Datuk Harimau? Di sana? Tak pernah? Tak pernah dengar? So main tu tak pernah lah? Mungkin ada orang cakap apa, pernah main tapi kita tak tahu nama. So dia main macam mana? Permainan dia melibatkan ada lebih daripada 2 orang dan menangkap seseorang lah. Oh, tak pernah. Okey. Awak pernah dengar tak tentang permainan tradisional bernama Datuk Harimau? Pernah? Okey. Awak pernah main tak? Tak pernah main? Okey. Awak pernah dengar tentang permainan tradisional Datuk Harimau? Pernah. Apa pendapat awak tentang permainan tradisional Datuk Harimau ni? Macam tu mungkin dia more to entertain and mengisi masa lapang untuk kanak-kanak bermain kot. Bila kali terakhir awak main permainan tersebut? Kali terakhir saya main dalam masa dekat Kafah, masa saya 12 tahun. Personally, pendapat saya, permainan Datuk Harimau ni dia seronok, main ramai-ramai sebab dia boleh macam menyeratkan silaturahim antara semua orang. Macam kalau kita main dengan kelas sebelah pun, kita boleh kenal lagi budak-budak kelas sebelah sebab kita ajak ramai-ramai main. So saya juga seronoklah main tu sebab dia menyeratkan silaturahim. Pernah dengar pasal Datuk Harimau tak? Pernah. Okey. Pernah main tak Datuk Harimau ni? Pernah. Okey. Bila last kali terakhir awak main Datuk Harimau? Kalau last saya bermain waktu saya sekolah rendah mungkin. Sekolah rendah. Awak main dengan kawan-kawan lah? Mungkin. Jadi apa pendapat awak tentang Datuk Harimau? Bagi saya Datuk Harimau permainan yang sangat fun. Dia juga permainan yang menggunakan stamina. Dan juga saya rasa Datuk Harimau adalah salah satu permainan tradisional yang setaraf dengan congkak, batu seremban. Pertama, awak pernah dengar tak tentang permainan tradisional Datuk Harimau? Pernah? Awak pernah main? Pernah. Bila last awak main? Waktu tadi kot. Tadi kah? Okey. Apa pendapat awak tentang permainan tradisional Datuk Harimau ni? Best lah, macam bikin berdebar. Sebab yalah macam ada jam sikit kan. Seronok tak? Seronok. Tahukah anda disebabkan Malaysia berada di bawah serumpun negara-negara terdekat, ada beberapa versi permainan Datuk Harimau di negara lain. Contohnya, Sue Sunyo di negara Myanmar ataupun Burma, Ganggang Sulih daripada negara Korea Selatan, Ular Naga daripada negara Indonesia, Ngu Kin Hang daripada negara Thailand. Anda tahu tak apakah persamaan antara permainan-permainan yang saya sebut tadi? Permainan ini semua melibatkan penangkapan pemain tersebut. Jadi, mari kita lihat.
Berikut adalah rakaman daripada Asian Heritage and History pada tahun 1960-an. Permainan ini dipanggil Sue Sunyo, merupakan permainan tradisional daripada negara Burma ataupun Myanmar. Permainan ini dikatakan sama dalam konteks menangkap ahli termuda dalam permainan tersebut. Seterusnya adalah permainan ular naga ataupun ular kelabang yang berasal daripada Indonesia. Ini adalah rakaman mengenai beberapa orang kanak-kanak bermain permainan Mu Kin Hang yang berasal daripada negara Thailand. Permainan ini dikatakan mirip ataupun seakan-akan permainan Datuk Harimau kerana ada seorang pemain yang akan ditangkap oleh pemangsa, iaitu seperti Datuk Harimau. Ganggang Sule berasal daripada negara Korea, merupakan tarian dan juga permainan tradisional mereka.